Nabi SAW, wahai Rasulullah, wahai ayahku. Rasulullah SAW bertanya, kenapa wahai Fatimah kamu menangis? Sesungguhnya aku mendengar orang-orang Quraisy bersepakat untuk membunuhmu wahai ayahku. Nangis Fatimah. Nangis Fatimah, orang bunuh ayahnya. Macam kita tak nak bunuh adik-adik kita, ayah bila nak kau-kau kita macam mana. Tak payah kata nak bunuh orang pukul kan. Orang nak pukul. Oh, ni ada sahabat saya orang pukul. Sebab apa? Forex ni pasal. Forex 30,000, 40,000. Yang lapor tu bukannya orang yang tak positif. Positif lagi kan. Tidak nak pukul. Kita pun ada sahabat kita. Susah hati. Kawan kita orang mana? Tempat lain lah. Maka Nabi SAW kata kepada Fatimah, ya Fatimah, bawakan itini wadu'an. Dia kata, bawa aku wadu. Wadu apa dia? Apa maksud wadu? Air yang digunakan untuk ambil air sembahyang. Maka Nabi SAW ambil air sembahyang, lalu berdoa. Relax je Nabi SAW. Kalau kita lah, Allah Akbar. Tak senang duduk, tak senang diri lah. Kemudian ada pula kata wuduk ni di Mekah lagi apabila berlaku peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Sebelum berlaku peristiwa hijrah, Nabi SAW turun pada waktu subuh. Jibril kekal dengan Nabi SAW, dia kata sampai waktu zuhur. Ajar Nabi SAW sembahyang dan ajar juga Nabi SAW berwuduk. Itu dah dia. Dan ada juga kata Nabi SAW berwuduk dengan wuduk Nabi Ibrahim AS. Wallahu a'lam. Nak ceritanya, wuduk telah ada sebelum turun ayat ini. Tapi bila turun ayat ini, Allah nak menjelaskan bahawa wuduk itu adalah wajib. Dan beginilah caranya. Macam mana caranya? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil. Maksud dia Allah kata, wahai orang beriman, bila kamu nak sembahyang sedangkan kamu berhadas kecil. Sedangkan kamu berhadas kecil, mana air sembahyang tak ada. Dalam ayat ni tak ada sebut. Sebab tu dibuat kurungan. InsyaAllah bulan depan tu lagi jelas. Ijma' ulama kata, walaupun tak disebutkan padahal kamu berhadas kecil, tapi itu maksud dia. Ini ijma' ulama. Apa maksud ijma' ulama? Ijma' ni seluruh ulama bersepakat, seorang pun tak menghalang. Itu ijma'. Sebab itulah Syekh Ibn Taymiyah, ulama besar kata, orang yang menyalahi ijma' faqad kafara, dia kafir. Betul. Ulama dah ijma' dah. Maknanya seorang pun, biasanya tengah khilaf kan, khilaf. Ni kata macam ni kata macam tu. Itu khilaf. Ni ijma'. Ijma' ni ada banyak jenis tuan-tuan. Contohnya ijma' sahabat Nabi SAW, Bakar, Umar, Uthman, Ali. Masa Nabi SAW wafat, mereka berijma' perlu melantik seorang khalifah nak ganti Nabi SAW. Itu ijma'. Lalu mereka berkumpul di balai Bani Sa'adah. Lantik siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As. Begitu juga ijma' dalam bab ni. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil. Kalau tak berhadas kecil, tak payah. Maka berwuduklah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana wuduknya? Ialah basuhlah muka kamu. Dalam ayat ni Allah mulakan dengan yang rukun. Mana basuh tangannya, mana berkumurnya, mana basuh hidungnya, tak ada pun dalam ayat ni. Ini diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tinggalkan hadis. Kan ada kumpulan siapa ni? Ustaz mana mana? Yang tolak hadis golongan hadis. Tak ingatlah saya lama dah macam tu. Allah ingat siapa? Yang mengaku Nabi Melayu. Dia kata setiap bangsa ni ada Nabi. Orang Melayu ada Nabi, orang India ada Nabi. Allah Akbar. Kan bila jakit tangkap dia ada video. Dia kata dah tengok tak? Yang ajar sesat ni. Kenapa tak ingat tak? Tuhan Harun. Tuhan Harun membebaskan tanah. Kahak. Bila jabat agama tanya dia, kamu belajar agama dari mana? Tahu dia jawab dari mana? Saya belajar agama dari
Teratak akhbar. Hidayah ni kata. Baca situ boleh jadi nabi. Orang buku bukan main lagi. Dia belajar just baca surat khabar je. Ruangan-ruangan kamu. Tuan dah tengok ni dalam YouTube tu. Bunyi kelakor je kan. Yang herannya ada pula orang ikut. Bukannya orang yang tak ciri. Bukannya orang yang tak ciri, orang ciri-ciri lah. Ayah ambil. Kan? Mak Madu dengan aku, kat mana? Kat besar. Ada tengkor besar. Orang percaya. Air tu sampai boleh minum daripada tengkor besar. Allah Akbar. Bukannya orang-orang. Sekarang jamak kamu pun tak tangkap lah ni. Tahu nasi dia sekarang? Kalau hidup lagi lah. Kena seruk. Tak boleh buat apa-apa lah. Di Kelantan kalau saya tak silap. Kawan saya dia betul. Wa'iyazbillah. Jadi Allah cerita dalam ayat ni, maka berwuduklah. Yang pertama dia Allah kata, basuhlah muka kamu. Allah mula yang wajib, basuhlah muka kamu. Dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Maknanya ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Maknanya daripada atas. Tapi ada perbahasan lagi, insya-Allah kita akan sentuh. Dan sapulah sebahagian dari kepala kamu. Kalau kita lihat ayat ni tuan-tuan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Faghsilu dia basuh. Muka kena basuh, tangan kena basuh. Wamsahu bi ru'usikum. Tapi kepala pun dia basuh ke? Wamsahu iaitu sapu. Kepala kena sapu. Lepas kepala pun dia wa arjulakum. Dan juga arjulakum, kaki kamu. Ayat ini baris atas arjulakum. Dia bukan baris bawah arjulikum. Itu bahasa Arab juga. Ini kena belajar. Arjulikum beza maknanya. Kita jumhur ulama baca arjulakum baris atas. Maknanya Allah kata basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Tapi ada mazhab yang baca baris bawah. Wa arjulikum. Maksudnya apa dia? Bila kamu berwuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan sapu kaki. Ini yang ada orang sapu kaki. Antaranya mazhab Syiah. Di Mekah baru ni saya jumpa. Dia basuh kaki. Dia tak basuh, dia sapu macam tu je. Dia sapu atas. Pelik dia kata. Yang kita ilmu tu, kita tak nak belajar mazhab Syiah ni, tak nak belajar, tapi kita ada ilmu, kita tahu. Yang kita ikut. Rupanya boleh juga sapu je. Sampai kita macam tu. Biar ada ilmu. Kan? Takut terpengaruh. Kan? Kadang-kadang di Mekah ni, kawan sahabat saya, ada orang Irak pergi dekat ni, ajak makan lepas sembahyang, nak jumpa berkenalan dengan tuan. Bahaya. Dia bagi duit banyak. Memang duit Iran. Duit Iran laku ke? Duit Iran berbunyi-bunyi bagi. Mana dah laku duit Iran? Baik. Mana itu jelas. Maknanya anggota wuduk yang wajib dibasuh ada 4. Dan juga basuhlah kakimu. Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku ladi ilal ka'bain, ke buku ladi. Mana buku ladi ni wajib basuh tak? Wajib basuh. Habis tu nak basuh setakat mana? Setakat buku ladi. Tak boleh confirm, melainkan kita basuh lebih daripada buku ladi. Sebab itulah kata Nabi SAW, siapa yang mampu melebihkan, maksudnya mampu di sini dia, supaya kita lebihkan basuh. Jangan basuh ngam-ngam. Kalau kita basuh ngam-ngam atas buku ladi, confirm ke buku ladi kita basuh semua? Tak confirm kan? Tak confirm. Kecuali kita basuh lebih, baru confirm. Betul-betul tak buku ladi? Confirm ke? Confirm betul-betul ngam-ngam, syak-syak buku ladi yang basuh. Tak boleh. Macam apa puasa? Bila start puasa? Bila terbit fajar. Tapi kita dah rajak sebelum terbit fajar kan, ada 10 minit masa imsak kan. Kita dah start dah puasa. Kita tak ngam terbit fajar macam mana nak tengok makan mau terbit. Berarti tak boleh. Mesti kena ambil rajak sebelum. Sama bab wudu kena terbit. Kan? Baik kan?
Baik kan? Dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku dari baik nota 14. Itu yang saya kata elok kita pakai buku jakit ni ada nota kaki. Dia ceritakan Syekh Muhammad Ali dalam tafsir ayat Al-Ahkam berkata, zahir ayat menunjukkan wajib wudu bagi sesiapa yang ingin melakukan solat sekalipun tidak berhadas. Pada ayat tadi kata Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang, maka berwuduklah. Yang dalam kurungan ni yang saya baca tadi dah ditambah. Asalnya dalam ayat tadi tak ada pun sedangkan kamu berhadas. Maknanya kalau kita faham ada wuduk ke, tak ada wuduk ke, setiap kali nak sembahyang wajib ambil air sembahyang. Kalau tidak tak sah. Mari kita faham macam tu. Tapi kata Syekh Muhammad Ali dalam tafsir ayat Al-Ahkam berkata, zahir ayat menunjukkan wajib wuduk bagi siapa yang ingin melakukan solat sekalipun tidak berhadas. Ini zahirnya. Sedangkan ijma', ini kata ijma', mana seluruh ulama berpendapat sepakat adalah sebaliknya. Justru mereka berkata ayat ini kepada yang berhadas berdasarkan ijma'. Allah kata kepada orang yang berhadas. Orang yang dah berhadas, hadasnya apa tuan-tuan? Hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar kena mandi wajib. Orang yang dalam keadaan hadas besar, dia bersetubuh, dia wajib mandi. Dia bersetubuh, dia wajib mandi. Maka bila dia mandi, maka telah terangkat hadas besar dia. Pun kena niat mandi, tapi tak niat. Aduh, lupalah niat, kena mandi balik. Betul penting niat pun ada di situ nanti. Tak ada air sembahyang, ambil sembahyang. Kau niat tak? Alamak, lupalah, kena ambil lagi. Tak boleh. Itu pada sekarang ni cuma. Azan. Saya azan dulu sebelum pada ni ingat azan sekejap lah. Lepas tu kita sambung sikit lagi. Sejam mungkin lah. Mula 7.40 tadi, 8.50 kita berhenti. Kadang-kadang lajak-lajak je kan. Saya okey je. Sejauh okey lah. InsyaAllah sambung.